Okey, Assalamualaikum Andy. Assalamualaikum. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah khair, macam nilah. Macam mana apa cerita kita hari ni? Okey Ustaz. Hmm. Okey, saya nak share something Ustaz berkaitan macam benda yang Ustaz mengenai air tu. Mhm. Minum air tu jadi sihat kan? Ha, Ya. Benda tu yang kita boleh cakap sebagai fenomena placebo effect. placebo. Okey Ustaz, saya nak cerita something. Saya seorang marketer lah Mhm. yang buat sale online. Dan benda ni saya tengok dan saya buat kajian secara tidak ilmiah lah. Mhm. Taklah saya buat. Taklah saya rekodkan setiap Hmm. kita punya kajian tu. Dan saya boleh kata dalam 30-40 orang lah customer. Ustaz tahu tak? Tahu tak minyak bidara Ustaz? Minyak berdarah. Okey, biarlah jenama tu SSSX. Okey. Kira brand apa pun. Okey. Ustaz tahu kan cerita bidara kan? Mhm. Penghalau Boleh sihir lah. sesuatu dengannya lah. Bayangkan Ustaz, pernah berlaku pada customer saya, apabila dipakai minyak tu Ustaz, dia boleh sembuh Ustaz. Sembuh apa tu? Sembuh daripada gangguan. Okey. Okey, sedangkan minyak tu tak ada bacaan apa benda pun. Dia hanyalah yang mungkin budak seller tu, dia cakap apa, makcik bacalah Fatihah makcik, yakinlah pada Allah, yang menyembuhkan daripada Allah sahaja. Jadi Ustaz, tanpa tak sengaja, hai, Yang seller tu memang lepas nak makcik tu berniaga pakai minyak tu lah. ya. Dan benda tu terjadi, makcik cakap macam aish. Jadi benda ni memang berlaku Ustaz, placebo effect ni memang berlaku Ustaz. Jadi tu kadang-kadang bila kajian media cakap dia menafikan produk-produk yang daripada alternatif ni macam suplemen dan sesuatu dengannya lah. Itu bukanlah kajian sembrono Ustaz, itu kajian secara saintifik lah. Maknanya apa beza placebo effect, apa bezanya chemical react macam ubat apa semua tu dengan suplemen. Memang ada beza Ustaz. Apabila doktor letak, farmasi atau doktor letak tu sebagai suplemen, ada sebab lah Ustaz. Jadi macam saya tengok, benda ni memang berlaku Ustaz. Berlaku di mana-mana, yang mana dipanggil fenomena placebo effect lah. Placebo lah. Dan yang ni lah yang digunakan hujah ramai orang untuk nak mengiyakan perbuatan orang lain tu. Yang padahal itu hanyalah placebo. Placebo ni sahabat yang tak tahulah, dia sebenarnya itu bukan ubat pun. Tetapi diberikan dengan dakwaan bahawa ia adalah ubat sehingga orang yang dapat ubat berkenaan, you all macam ubat tadi tu, dia dapat ubat berkenaan dan dia makan dan dia rasa diri dia sembuh daripada isu dia makan tadi. Dan placebo effect. Placebo effect ni sebenarnya dia menukar gaya berfikir sahaja. Ya betul Ustaz. Jadi kadang-kadang orang cakap je, oh saya tak percayalah. Ya ke awak tak percaya? Ramai je kadang-kadang tak sedar dia terkena placebo effect tu dalam kehidupan dia. Contoh paling mudah Ustaz, minum Milo jadi sihat dan kuat. Padahal gula penuh. Tapi berjaya tak meningkatkan tenaga Ustaz? Ya, sebab tu kita sebelum nak pergi dulu kita kecil-kecil pun macam tu kan. Sebelum kita nak pergi buat apa dia? Aktiviti sukan, minum air Milo dulu. Lepas tu siap Milo ada dekat situ lagi kan. Dia nak bagi sentimen marketing itu dimasuk dan dihadam oleh ingatan orang. Jadi bila orang makan tu dia rasa kuat sebab apa dia dah minum Milo dah tadi. Kalau orang pengsan pun diberi minum Milo juga. Nak bagi sihat dan kuat. Kata lagi Ustaz lah. Macam ada orang ada masalah saraf Ustaz. Pernahlah berlaku ni, benda ni saya sebenarnya pengalaman lah. Pernahlah berlaku, kawan saya ni entahlah kenapa dia macam serabut dengan kawan saya seorang lagi ni lah. Dia ngadu dia kena gangguan lah, hantu lah, benda lah. Satu hari tu Ustaz, dia bawa satu air. Air tu tak ada benda pun Ustaz. Tapi dia punya cerita tu baru Ustaz. Air ni dijampi oleh seorang orang wali Allah yang duduk sekian-sekian. Dia tak nak minta duit pun, dia buat kerana Allah. Faham tak Ustaz? Ni ikhlas. Dia bukan nak jual, dia bukan nak berniaga, dia buat kerana Allah. Ni kalau dia minta ni nilai air ni bukan RM1, bukan RM10 ni. Ratus ribu lah. Tapi dia buat kerana Allah. Dan awak mandi je air ni, insya-Allah sembuh. Ustaz, berjaya Ustaz. Kita menanam keyakinan tu Ustaz. Yang konon ni dia baca oleh Allah, ada orang yang buat ikhlas. Dan dia tak suka kenalkan diri dia. Faham tak Ustaz? Kita menanam kepercayaan orang yang buat ni ikhlas dan betul-betul nak menyembuhkan dia. Jadi bagi saya Ustaz, benda ni sebenarnya boleh digabungkan dengan ruqyah Ustaz. Maksud saya hipnosis, saya pun orang yang ada sifat dalam hipnosis. Dan saya faham, saya gunakan hipnosis. Jadi benda ni sangat bagus kalau digunakan bersama ruqyah Ustaz. Maksudnya kita relaxkan pesakit tu. Bagi saya Ustaz, sebenarnya keadaan terbaik untuk menyembuhkan sihir ni sebenarnya Ustaz, kita go deep Ustaz. Mungkin daripada tazkiyun nafs kepada rasa takut dia. Kita jangan tengok sihir sangat Ustaz. Kita tengok di sebalik tu. Kenapa dia jadi macam tu? Adakah sebab emosional? Sebab dia ada rasa takut? Sebab sihir, satu sihir. Yang pertama, betul ke itu sihir? Yang kedua, Ya betul. yang kena buktikan itu sihir dulu. Sebelum kita nak kata dia sihir.
Yang kedua, jika benar ia adalah sihir, terbukti bahawa ia adalah sihir, adakah sihir itu terkena kepada orang ini? Betul tak? Okey. Ada bahan Betul sihir, Ustaz. belum tentu benda tu terkena dan orang itu kena efek pada tubuh badan dia tu bukan semestinya dengan sihir. Boleh tadi placebo effect tadi apa semua tadi tu pun isu boleh menyebabkan dia terkena juga penyakit-penyakit itu. Ustaz, mungkin pandangan saya ni orang tak setuju kot. Okey, nanti Placebo effect saya sebenarnya lebih kurang Ustaz. kita Lebih belum kurang setuju dia. tak setuju lagi, kita nak dengar dulu. Mungkin saya lah, mungkin tak sesuai pandangan saya. Placebo effect dengan sihir ni bagi saya lebih kurang je. Placebo effect Fenomena yang dengan lebih kurang sihir. je. Dan sihir, lebih kurang sahaja. Mungkin pandangan ni ada orang tak setuju. Saya tak setujulah. Baik Ustaz, tak apa Ustaz. Dia macam ni Ustaz. Bagi saya, kenapa kita tak sembuhkan kepada emosional dia dulu? Ya, sihir itu satu bab. Tapi tujuan sihir itu kan adakah untuk menghancurkan jiwa dia. Bagi pandangan saya, kita lebih baik kita more kepada masalah dia. Kadang-kadang orang kena sihir ni Ustaz, majoriti adalah dia tu memang problem lah Ustaz. Orang biasanya lah pengalaman saya jumpa orang kena sihir ni memang dia tak betul Ustaz, dia tak beres. Memang dia ada masalah skill lah. Dia yang kena tu, dia tu sebenarnya memang ada masalah mental lah. Bukan mental sangat Ustaz. Perangai pun tak betul juga. Perangai betul-betul. Jadi bagi saya mental tu satu part lah kita kodip sangat, maknanya dia pun tak betul juga Ustaz. Sampai orang kata mulut pun tak jaga. Saya cerita patutlah orang sihir awak. Jadi bagi saya sihir satu bab, maknanya kita ruqyah lah menggunakan ilmu dengan mengikut kaedah-kaedah sunnah. Okey, syar'iah. Tapi jarang Ustaz digo kepada emosi dia. Bagi saya psikologi tak cukup Ustaz tanpa spiritual. Tak cukup Ustaz. Bagi saya kalau orang nak sembuh daripada penyakit mental, dia tak cukup semata-mata psikologi saja. Dalam ilmu psikologi juga disebut cara penyembuhan. Di antara cara penyembuhan tu adalah cara penyembuhan bersifat spiritual. Memang disebut dalam ilmu psikologi. Jadi bagi saya kalau gabungkan Ustaz, mungkin lagi cepat penyembuhannya lah bagi pandangan saya lah. Ya, tapi yang ni sebab ilmu psikologi ataupun psikiatri, dalam isu psikiatri ni dia dah jadi satu bidang baru, ilmu baru dah ni. Dia bukan satu bidang yang khususnya, sehingga kita boleh kata bahawa ustaz-ustaz pun tak boleh nak uruskan bab ni. Ustaz-ustaz tak boleh buat bab ni. Ustaz-ustaz jangan duk masuk sangat bab ni. Kalau masuk bab ni tak settle juga. Tetapi mungkin ada beberapa bab yang mungkin ustaz boleh bantu, yang mungkin ada di dalam bab isu-isu psikologi, macam contoh apa bacaan-bacaan doa atau sebagainya yang kita boleh masuk kat situ. Okey, yang kita masuk kat situ. Tetapi kalau kata orang ada masalah psikiatri, kita jangan bawa dia berjumpa ustaz. Kita dah hantar orang yang salah. Seperti mana hari ni macam sahabat sebut tadi, berkaitan tentang isu orang yang disihir, belum tentu kerana sihir itu. Dan saya setuju juga dengan hal tu kerana ramai orang yang kononnya dikatakan kena sihir, dan ini telah terbukti dengan beberapa live kita sebelum ni yang datang dalam live naik kotak dan sebutkan benda yang sama. Diorang kata diorang pergi jumpa ustaz dan ustaz kata diorang kena sihir dengan orang yang terdekat, sekian-sekian lah dia sebut namanya. Padahal bukan pun begitu. Akhirnya bila pergi dekat psikiatri, memang rupanya diorang ada masalah kesihatan mental. Ya, bipolar disorder, ada MDD, ada dan sebagainya. Diorang ada masalah yang bersifat mental yang perlu diuruskan oleh pakar-pakar psikiatri. Yang mana pakar psikiatri dia ada cara rawatan dia, yang kita tahu bukan perfect, tetapi cumanya dia ada cara rawatan dia, yang mana akhirnya kalau tak ada tak boleh berubat, bagi ubat je lah. Bagi ubat dia. Betul Ustaz. Macam sekarang ni histeria kan? Histeria ni dia dah sampai tahap pembuktian. Maksudnya dia bukan ada kaitan dengan syaitan pun. Histeria ni. Boleh saya share something lah. Ini pengalaman kawan saya di Indonesia lah. Okay, dia share cerita ni. Dia dekat Indonesia tu, masa tu ada isu kerasukan lah. Satu sekolah merasuk ke Indonesia dekat Jawa, Jawa Timur. Jawa Barat silap saya. Jadi kawan saya ni, masa tu orang anggap dia macam Pak Kiai lah. Alim lah. Ustaz lah, betul lebay. Ustaz lah. Tapi yang menariknya, kaedah kawan saya ni kelakar sikit. Ustaz, dia pakai serban, pakai jubah, macam talk share. Tapi Ustaz, dia pakai earphone. Lepas tu dia menari Ustaz. Bukan nak soalan masa tidur. Tak, dia pasal lagu apa Ustaz? Metallica Ustaz. Tapi sembuh Ustaz. Tak, memang merasa Ustaz. Tapi dia cerita masa tu, saya nak cerita something sebab dia kata benda ni lebih kepada, ni cakap placebo effect Ustaz. Sebab orang yang melihat dia tu, seolah-olah dia tu macam sedang berperang dengan apa? Dengan jin. Sedangkan dia tak berperang dengan jin pun. Dia hanya sedang dengar lagu. Ni saya cerita apa dia cerita kat saya lah. Saya share saja, saya tak nak. Mungkin masing-masing dapat ulas benda ni negatif ke, mengarut ke, silakan, tak ada masalah. Saya sharing saja.
Tapi menarik lah. Betul, saya setuju juga yang tu sebab kalau kita tengok bagaimana Tok Momo, cara dia merawat, benda yang sama je. Apa yang dia sebut, entah apa-apa dia sebut, kita pun tak tahu menatang apa dia sebut. Kemudian, tetapi dia punya lagak tu penting. Sebab betul, tu Ustaz. dia mesti ada embus, puh. Lepas tu dia mesti ada minta something, minta apa dia buah ke, biasanya minta jarum, minta buah Lagi rumit, lagi limau ke, power, Ustaz. telur ke. Lagi rumit, lagi power, Ustaz. Lagi rumit, lagi power, lagi susah cari. Dulu saya waktu saya ada belajar juga benda binatang tu. Dulu waktu saya nak ambil ijazah tu, kita kena pergi cari jarum 3 jarum 3 bilah, ayam kampung warna putih. Ayam kampung putih. Lepas tu duit 3 sen. Yang gila tu duit 3 sen lah. Waktu tu orang dah tak cari dah duit 3 sen. Duit 3 sen. Gila tu nak dapat amalan. Tapi dia macam tu lah, akhirnya pening. Tak Ustaz, fenomena kebatinan pun sebenarnya ada yang dibuktikan Ustaz. Macam apa, tumbuk tak kena tu. Betul, isu tolakkan aura. Yang tu sebenarnya sugesti je Ustaz. Saya dah test beberapa kali dah Ustaz. Orang tak boleh tahap. Tak apa, kita buat power lagi Ustaz. Benda tu permain kata-kata Ustaz. Dia sugesti saja Ustaz. Saya dulu belajar yang tu. Dan mengamalkan dulu. Dulu lah. Waktu kita tak tahu kan. Kita mengamalkan tu. Dan kita ada beberapa perkara-perkara ajaib yang berlaku depan mata kita. Kan? Jangan memang kita nampak. Tapi benda-benda ajaib itu kita tahulah ada hubungan-hubungan gaib dan sebagainya lah. Ada kadang-kadang bukan hubungan gaib pun. Tapi waktu hari pertama saya masuk, waktu saya umur 13 tahun. Waktu hari pertama saya masuk satu pengajian ni, untuk dapat ilmu batin kan. Ilmu kebatinan lah. Hari pertama saya masuk, waktu solat maghrib tu, Tok Imam saya adalah Pak Guru saya. Dan Pak Guru baca surah Al-Quran, surah Fatihah tu masih okey sikit lagi lah. Tapi bila dia baca surah Al-Ikhlas tu memang merapu, bunyi Jawa, totok punya kan. Tak apalah, kita maksudnya waktu tu kita dah buat perhatian kita. Daripada sudut psikologinya, bila dia buat benda tu, kita dah menuju perhatian kita kepada dia. Kemudian itu pertama. Lepas habis solat saja, kita duduk secara halaqah. Duduk dalam bentuk pusingan lah, duduk dalam bulatan. Pak Guru saya, dia pakai gelang perak, dan dia buat macam ni. Selepas solat lah. Dalam halaqah tu, dia buat macam ni. Kita dalam hati, apa yang kita fikir? Pak Guru pakai gelang. Apa yang kita fikir? Agak-agak awak apa? Ustaz? Agak-agak awak kalau nampak saya contoh kan. Saya pakai gelang, saya duk buat macam tu. Apa awak fikir? Ustaz terjampi tu. Ya. Pasal apa dia ni pakai gelang kan? Bukan kau. Orang lelaki mana boleh pakai gelang kan? Ya tak? Apa? Ustaz nak cek di situ. Saya tak dapat cek di situ. Saya nampak mesti Ustaz ni mistik ni. Mesti ada ada khodam dalam dia punya kayu. Mungkin awak fikir macam tu juga. Tapi sekarang kita masih duk fikir lagi. Apa benda yang dia buat? Tiba-tiba dia cakap, saya pakai gelang ni, tak ada orang tanya dia. Tak ada seorang pun tanya dia. Tapi tiba-tiba dia cakap, saya pakai gelang ni, ini adalah gelang Nabi Sulaiman. Apabila saya pakai, maka saya dapat tundukkan singa, tundukkan haiwan-haiwan buas, harimau, saya akan dapat tundukkan semuanya dengan memakai gelang ini. Yelah tu Ustaz. Nampak? Dia akan menyebabkan kita akan bertanya, macam mana dia boleh bagi tahu? Dia boleh baca hati aku. Nampak tak? Padahal dia tak baca hati pun. Dia dah plan benda tu. Dia dah plan dah benda tu. Dia panggil trik ni tu Ustaz. Trik card apa? Yang orang baca card tu Ustaz. Ada kan? Yang orang, saya lupa nama apa? Tarot. Okay Ustaz. Itu yang saya pernah study tentang tarot Ustaz. Menarik Ustaz. Setelah Ustaz bayangkan saya ni somebody yang alim lah Ustaz. Kadang-kadang orang yang pergi jumpa orang yang alim ni, kadang-kadang bukan semualah kata orang niat kena nak belajar Ustaz. Ada orang tu kadang-kadang dia anggap Ustaz tu somebody yang bertamu masa depan. Jadi apa kata Ustaz? Maknanya apabila dia pergi menghadap dengan orang tu, biasanya kalau kata biasanya lah trik-trik dia lah. Awak ada masalah apa sebenarnya? Saya akan bagi awak saya akan jawab 3 soalan. Antara 3 soalan ni awak kena soalan apa yang awak tanya dulu? Contohnya Ustaz, percintaan, kekayaan, juga adalah spiritual. Ustaz, soalan yang pertama itulah jawapan dia Ustaz. Itulah masalah dia. Tadi pilih dia cakap saya cerita pasal cinta. Ustaz goreng lah apa cerita pasal cinta tu. Benda tu akan jadi betul semua Ustaz. Jump in the fire. Ya, saya lupalah. Tarot punya teori lah, adalah.
adalah Yalah, dikaji lagi benda ni dalam lah. sebenarnya kita boleh belajar pun. Dan yang ni, benda ni lah yang digunakan sebahagian orang untuk menghasut orang lain dan untuk mengatakan bahawa dia hebat. Ya, Macam-macam ya. orang dia, macam dia buat magic kan, macam mana air yang dimasuk apa dia, kaca yang tidak boleh dipecahkan, tetapi dengan tangan dia boleh pecahkan kaca tu. Padahal ini Ya, ada ya. konsep dia yang tersendiri. So benda-benda macam tu. Dulu saya pernah pergi jumpa, dia kata, dulu saya khurafat banyak oh. Ada dia nak kata bahawa dia punya batu tu yang dia bagi kat saya tu, batu tu ada kesaktian. Ada penunggu dalam tu, ada penjaga dalam tu. Kan? Ada khadam dalam tu. Jadi dia letakkan batu tu di dalam satu bekas kaca, dia masukkan batu tu, lepas tu dia perah dengan ayat 5. Memang batu tu berputar. Tanda batu ni dia terkesan dengan apa yang berlaku kat luar. Padahal memang itu kajian itu kaedah saintifik budak-budak ah. 1,5 juta ada nak beli. Saya ada jual tu 1,5. 1,5. Shopee ada Ustaz. Shopee ada. Shopee ada. Itulah benda tu. Ada. Jadi Ustaz, benda ni perlu juga Ustaz. Ni mungkin perbahasan ahli kalam ke Ustaz. Fenomena macam ni perlu dibahas oleh ahli kalam untuk membezakan karomah, maunah dan juga mujizat lah dengan placebo effect. Itulah saya suka pergi ke situ. Sebab Ustaz, kadang-kadang orang silap faham. Benda ni dia ingat melangkaui akal. Sebab mukjizat, karomah ni benda yang melangkaui akal Ustaz. Dia tak sama dengan mustahil ni. Mustahil ni tak logik lah. 2 tambah 1 jadi 8 mustahil tu. 2 tambah 1 3 lah. Jadi benda ni cakap karomah yang suatunya adalah melangkaui akal. Benda yang tak dapat difikir dengan akal. Kenapa benda terjadi ya? Benda yang manusia tak nak jawab. Benda ni yang kata orang kena yakin lah, faith lah. kena beriman lah. Jadi kita cakap Ustaz, fenomena ni sangat menarik kalau kita bahaskan dalam fenomena mungkin dalam teologi lah. Fenomena teologi, pembahasan tentang teologi. Untuk membungkam orang-orang macam ni. Dan itulah yang dimanfaatkan oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari pada peringkat awal. Iaitu bagaimana dia membungkam golongan-golongan batiniyah dan juga golongan Mu'tazilah dengan kaedah menggunakan akal. Pada prinsip Al-Asy'ariyah, agama ini logik. Agama ini boleh difikirkan dengan akal. Dengan maksudnya agama ini masuk di akal. Apa-apa yang tak masuk di akal tu itu bukan agama. Melainkan ada beberapa perkara yang melangkau di akal, tetapi dengan akal juga kita mempercayainya. Maksudnya macam seperti karamah, seperti jizat. Kita mempercayainya dengan sebab-sebab tertentu. Macam isu perkara gaib. Hari ni ramai orang tak jelas tentang isu perkara gaib. Orang percaya, orang kata ni, hang kena percaya hantu. Sebab apa aku kena percaya hantu? Tak, hantu ni perkara gaib. Dia kata asal perkara gaib semua kena percaya. Kalau pakai formula asal perkara gaib, semua perkara itu perlu dipercayai, maka kita akan perlu mempercayai apa yang dibawa oleh Kristian, Yahudi, Buddha, Tok Bomoh sebab mereka ini mendakwa perkara gaib. Tetapi apa yang wajib kita beriman hanyalah perkara gaib yang datang daripada Quran dan Sunnah saja. Selain daripada itu tak wajib. Jadi tak ada wajib untuk kita mempercayai hantu sebab hantu tak datang dari Quran dan Sunnah. Tak ada dalam Quran dan Sunnah sebut pasal hantu. Tak ada. Jadi tak wajib untuk kita percaya pada hantu. Tetapi wajib kita mempercayai tentang kewujudan jin dan dia mampu untuk berubah-ubah bentuknya. Dan kita wajib juga mempercayai malaikat dan seumpama dengannya. So benda macam tu, kita benda yang boleh menghasut kepala otak kita dalam keadaan kita tak sedar. Asal kata okey aku kena sihir. Kita kena percaya dia kena sihir. Padahal belum tentu. Kita nak kata aku kena kanser, kita perlu dapatkan pandangan daripada doktor yang pakar berkaitan tentang hal tu dan memberikan bukti. Doktor tu pula perlukan berikan bukti tentang kewujudan kanser berkenaan. Kita tak boleh main percaya macam tu saja. Satgi jenuh kita. Tapi hari ni kita percaya benda gaib macam contoh kawan tu kena sihir, orang ni kena sihir. Sihak masukkan ayat sihir dalam tu apa semua. Kita kena percaya yang tu. Belum tentu boleh jadi. Dia adalah masalah-masalah psikologi seperti placebo effect yang sahabat kita sebut. Betul. Jadi macam Sihak ni pun saya rasa mungkin dia ikhlas tu Ustaz pada permulaan dia. Saya kenal Sihak ni Ustaz. Kenal lah. Dia tahu dia pada aliran mana. Dia orang ikhlas. Dan guru dia pun sebenarnya orang yang memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa guru dia? Sangat tegar. Orang di Perak lah.
Tapi kalau declare pun bukan dia belajar sangat dengan guru tu. Dia declare sajalah. Oh, dia kata dia mengaji ya. Mengaji lah. Tapi mengaji mungkin masuk ngelah-ngelah baru pergi apa? Kata orang bukanlah kata duduk 24 jam dengan tuan guru lah. Macam itulah itu. Macam tu jelah. Tak mulazamah lah. Hmm. Cantik. Jadi Ustaz, jadi saya tengok benda ni Ustaz, kena ada penyelesaian lah Ustaz. Maksudnya perubahan tentang sebab mungkin Ustaz, saya cerita macam ni Ustaz, golongan-golongan yang batiniah ni Ustaz sangat kuat di Malaysia Ustaz, sangat kuat. Terlampau kuat Ustaz sebenarnya dalam underground. Tapi dalam underground ni pun bahaya kan. Nah itu saya pernah tahu dulu 3 jemaah tu sampai beribu Ustaz, grup WhatsApp dia orang sampai ada ratus-ratus orang bercakap tentang betul-betul memang batiniah senang lah Ustaz. Falsafah lah. Jadi kesian lah kepada orang baru nak belajar agama, kadang-kadang cakap konon-konon seolah-olah dah jumpa Allah dalam rasa apa benda. Sedangkan bahasa tu lagi halus. Jadi tahulah Ustaz, bahaya ni Ustaz. Jadi kena ada usaha daripada masyarakat, daripada kerajaan lah dan juga ustaz-ustaz untuk kita kata orang selesaikan masalah ni. Sebab bahaya benda ni. Sebab Ustaz tahu tak Ustaz? Masalah akidah ni Ustaz, kadang-kadang mengganggu hidup Ustaz. Majoriti yang saya nampak yang terjebak dengan akidah batiniah, bukan semua lah, kebanyakan ada isu kekeluargaan. Dia akan ada masalah bekerja lah. Sebab dia start benda ni Allah yang Ta'ala yang bagi. Jadi akan ada isu dalam tempat kerja, ada isu kekeluargaan. Sebab kononnya dia menegak kebenaran. Dia dalam berada ahli sunnah juga Ustaz kadang-kadang. Dia dalam dunia dia sendiri. Kononnya dia sedang berjuang. Mengenal dirinya lah kononnya Ustaz. Jadi perlukan somebody yang ketuk Ustaz. InsyaAllah kita kerja sama-sama insyaAllah. Ketuk geng-geng ni Ustaz. Sebab saya duduk di Terengganu Kelantan Ustaz, gerakan batin yang sangat kuat Ustaz. Kadang bercampur aduk. Yang dia janji besar lah sekarang ni. Okey, baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.